Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Al-Hash binti Mansur, nombor metrik 056508. Hari ini saya akan membentangkan subjek Haqaiq An-Tasawuf USI 20603 yang bertajuk Pengertian Sumpah dan Kepentingan. Seterusnya al-muqaddimah. Makna at-tasawwuf huwa muradifun li asya'i allati tantawi ala syai'un dakhali yusamma al-janibu ar-ruhi. Lidzalika li istiqdamu at-tasawwuf nahtaji ila an takuna tariqu ma'al mursyid. هذه طريق مؤسسة تحت التصوف فهي تشير إلى المسار الذي سيكون يتبع لتقوية كل مسلم داخليا وروحيا. بالإضافة إلى ذلك في ماليزيا هناك طوائف معتبرية مختلفة تشتهر بتجربتها بين المجتمع مثل طائفة القشبندية وطائفة الأحمدية وطائفة القادرية. من الواضح أن تحقيق مستوى الاستقرار الروحي للطالب يعتمد على مشايخ المرشد الذين يقودون تجربة الطريق. لذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح نموذجا صوفيا يهتزي به مسلمون في جميع جوانب حياته, yaitu yang bermaksud pengertian tasawuf sudah sinonim dengan perkara yang melibatkan sesuatu dalaman yang dinamakan sebagai aspek rohani atau spiritual. Oleh itu, menggunakan tasawuf juga kita perlulah bertarikat dengan seorang yang mursyid. Tarikat ini juga merupakan sebuah institusi yang berada di bawah tasawuf. Ianya juga merujuk kepada jalan yang akan dilalui untuk pengukuhan dalaman dan spiritual setiap Muslim. Ta'rif sumpah. أولا مصطلح الصحبة يشير إلى الرفاقة أو الصداقة بين شخص وآخر وهو أقرب إلى الرفاقة أو الصداقة الروحية معرفة ومكاشفة, yaitu yang bermaksud istilah suhbah juga merujuk kepada pendampingan atau persahabatan antara seseorang dengan seseorang yang lain. Ia juga lebih merupakan pendampingan atau persahabatan spiritual. Ia bukan merujuk kepada teman, diskusi dan seumpamanya. Malah ia juga merupakan persahabatan atau pendampingan sejati yang boleh mengasah ketajaman batin seseorang dalam memahami perihal yang berkait dengan makrifah dan mukhasyafah. An-suhbatu tanqasimu ila salasatu anwa', iaitu suhbah terbahagi kepada 3 bahagian. الصحبة مع أصحاب المناسب العليا فهي في الواقع أكثر من الخدمة. ثانيا صحبة ذات القدر الأدنى فيحتاج إلى صاحب أعلى ليرحمه ومن يتبع أدنى مخلص ومحترم وإعطاء الأولوية للآخرين والحكمة. هذه تقسيم الذي أدلي بحيث كثير يشير إلى أن مفهوم الصحبة في سباق التصوف والطريقة له غرض أكثر تحديدا وليس مجرد صداقة أو رفقة ذات طبيعة عامة أو على مستوى العادة فقط, yaitu yang bermaksud Imam Abu Al-Qasim Al-Qushairi juga seperti yang tercatat dalam kitab beliau, iaitu kitab Ar-Risalah Al-Qushayriyyah yang diterbitkan pada tahun 1972, telah menjelaskan bahawa suhbah juga terbahagi kepada 3 jenis, iaitu yang pertama, suhbah dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya, maka ia sebenarnya lebih merupakan suhbah dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya, merupakan suatu khidmah. Yang kedua pula, suhbah dengan orang yang lebih rendah, maka ia memerlukan orang yang lebih tinggi bersifat kasih ramah. Sedang yang mengikuti, iaitu orang yang lebih rendah
pula bersifat setia dan menghormati. Manakala yang ketiga pula suhbah dengan yang sama taraf, maka ia juga dibina atas asas ithar, yakni yang mengutamakan orang lain dan kebijaksanaan. Pembahagian yang dibuat oleh Al-Qushairi ini juga memberi isyarat bahawa konsep suhbah dalam konteks ilmu tasawuf dan tarikat mempunyai tujuan yang lebih khusus, bukan sekadar persahabatan atau pendampingan yang bersifat umum atau pada tahap adat kebiasaan sahaja. Seterusnya, an-na'u al-awwalu minas suhbatu a'lahu. Suhbah at-talibu allazi yuridul irsya' wa tarbiyatu wa tariqatu ma'a syaiqah wa naw' sani wasfu ala qahbaina syaikhu allazi ya'ti at-ta'limu wa tarbiyatu li talamizah wa sawratu salisah hiya suhbatu aw sadaqah wa hiya mutadakhilah baina tulla allazina hum tahta irsyadul at-ta'limu wa tarbiyatu li syaikhu muayyinu fi tariqu muayyan, yang bermaksud jenis sesebuah suhbah yang pertama di atas ialah suhbah seorang murid yang ingin mendapat bimbingan tarbiyah dan tarkiyah bersama dengan syekhnya. Jenis kedua pula ialah gambaran hubungan antara seorang syekh yang memberi taklim dan tarbiyah kepada anak muridnya. Juga bentuk yang ketiga pula ialah suhbah atau persahabatan yang terjalin antara murid-murid yang berada di bawah bimbingan taklim dan tarbiyah seorang syekh tertentu dalam sesebuah tarikat tertentu. تدل ملاحظة أعلاه على الصحبة التي تكون من منظور التصوف والطريقة لا تحدث بالضرورة بين الطالب والشيخ على الرغم من أن من يحدث غالبا هو بين الطالب والشيخ. وقد بدأ تقليد الصحبة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، والصحبة أنفسهم لهم معنى مرتبط مباشرة بممارسة الصحبة ومن صحبة في عهدهم الجاهلية لم يصلوا إلى مواضع ثناء ومدح حتى bersahibu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jalisu ma'ahu, iaitu catatan di atas juga menunjukkan bahawa suhbah itu terdiri daripada perspektif ilmu tasawuf dan tarikat. Tidak semestinya ia berlaku di antara seorang murid dengan syekh, walaupun yang kerap berlaku adalah di antara murid dengan syekh. Tradisi suhbah ini telah dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat baginda. Malahan istilah sahabat itu juga sendiri mempunyai makna yang berkait secara langsung dengan amalan suhbah. Kalangan para sahabat dalam tempoh jahiliah, mereka tidak mencapai kedudukan yang terpuji dan darjat yang tinggi, sehinggalah mereka bersuhbah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta duduk bersama dengan baginda. Hal ini merupakan atau memberi kesan yang amat mendalam dan merubah kepada personaliti seperti akhlak serta perjalanan hidup mereka, hasil daripada pengajaran, pendidikan dan pergaulan serta pendampingan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal wadihu tamaman an mumarisah suhbah allati yumarisuha as-sufiyun litaskifu wa ta'zizu ruhaniyah talamizuhum hiya mumarisah taqumu 'ala al-mumarisat allati asasuha sahabatu ma'ar rasul, iaitu adalah cukup jelas bahawa praktis suhbah yang diamalkan oleh golongan sufi untuk mendidik dan mengangkat kerohanian para murid mereka merupakan satu amalan yang disandarkan kepada amalan yang diasaskan oleh para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sanian suhbah
والأخ الصديق هو العون على أمور الدين والدنيا جميعا وهو أعز من الكبريت الأحمر كما يقولون فإذا وجدته فتمسك به فإنه قوة العين ونعيم الدنيا وسعادة الآخرة. Iaitu persahabatan yang kedua pula merupakan pelayan, dan kepada saudara yang ikhlas ia adalah pertolongan dalam hal agama dan dunia secara keseluruhan. Ia lebih baik daripada belerang merah seperti yang mereka katakan, dan jika anda menjumpainya maka peganglah, ia adalah kekuatan mata, kebahagiaan dunia ini dan kebahagiaan akhirat. Qala Syekh Islam Ibn Taimiyah Qadasallahu ruhah qala fala raiba anan nas yahsajuna ila man yaltakun anhu al-iman wal Qur'an kama tulqiya sahabatu zalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaqahu anhu at-tabi'un wa bizalika yahsulu lahum ittiba'u as-sabiqina al-ulin bi ihsan wa kama anal mar'u lahu min ya'lamahu al-Qur'an wa nahwihi wa kadzalika min ya'lamahu ad-din al-batin wa zahir. Yang bermaksud daripada Syekh al-Islam Ibn Taimiyah juga merupakan telah mengatakan, semoga Tuhan memberkati ruh, dan ia berkata, tidak diragukan lagi bahawa yang mendesak orang-orang tentang siapa mereka memenuhi iman dan Al-Quran, sama seperti para sahabat yang menerima ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya menerima itu atas nama mereka, dan oleh itu pengikut-pengikut yang terdahulu akan dihargai untuk mereka, sama seperti seseorang yang mempunyai seseorang, begitu juga orang yang mengajarnya agama dalaman dan luaran. Seterusnya, ad-dalilu ala ahmiyatu suhbah min kitabullah ta'ala, iaitu dalil-dalil yang penting dalam persahabatan dari kitab, dari Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu anfaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, iaitu surah At-Taubah daripada ayat 119, yang bermaksud hai orang-orang yang beriman, habiskanlah Allah dan bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Wasadiqun hum as-safwah minal mu'minina allazina anahumullah, yaquluhu ta'ala minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadullahu alaihi, iaitu daripada suratul Ahzab ayat 23, yang telah mengatakan, dan orang-orang yang benar mereka adalah golongan elit orang-orang yang beriman, yang Tuhan maksudkan juga seperti di antara orang-orang yang beriman adalah lelaki yang mempercayai apa yang mereka janjikan kepada Tuhannya. Dalil yang kedua, qala Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghudwati wal 'ashiyyi yuriduna wajhatun la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tata'u min aghfalna qalbahu an zikrina wattabi' hawahu wa kana amaruhu faratam, iaitu suratul Kahfi ayat 28, yang dimaksudkan, dan bersabarlah dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan petang, mereka akan menginginkan wajahnya. Jangan anggap matamu dari mereka yang menginginkan perhiasan hidup sebagai biji, dan jangan taat kepada mereka yang kita mengabaikan hatinya dari ingatan kita dan mengikut kehendaknya dan perintahnya yang berlebihan. Al-khitab huna Rasul sallallahu alaihi wasallam min qabilu ta'limu ummatuhu wa irsyaduhu. Ucapan di sini juga telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengajaran dan pendoman untuk kita dan semua umat-umatnya dan bagi bangsanya juga.
Qala ta'ala wattabi' sabila man anaba ilayya, iaitu daripada surah Luqman ayat yang ke-15, yang dimaksudkan sebagai dan ikuti jalan orang yang melantik saya. Qala ta'ala wa yawma ya'idu az-zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ihtaza' ma'ar rasul sabila ya wailati laitani lam attakhaza fulanu qalila laqad adalani an az-zukur ba'da iz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khuzula, iaitu suratul Furqan ayat 28 dan 29, yang bermaksud dan pada hari penindas menggigit tangannya, dia berkata, "Oh, saya berharap saya telah mengambil jalan bersama Rasul. Oh, celaka, saya harap saya tidak mengambil begitu dan seperti kawan." Dia menyeksakan saya setelah mengingati Tuhan, setelah dia datang kepada saya, dan syaitan adalah untuk manusia yang ditinggalkannya. Qala al-akhla'u yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwa ilal muttaqin, suratul Zukhruf ayat yang ke-67. Dia berkata, pengungsi pada hari itu adalah musuh satu sama lain kecuali orang yang alim sahaja. Qala ta'ala ar-Rahmanu fas'alu bihi khabiran, daripada suratul Furqan ayat yang ke-59, yang dimaksudkan juga yang Maha Pemurah saya bertanya kepada seorang pakar yang mengenalinya. Seterusnya, ad-dalilu ala ahmiyatu suhbah minal ahadis syarifah, iaitu bukti-bukti daripada hadis betapa pentingnya persahabatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama mislul jalisu salih wal jalisu sau'u kahamil al-masa' wa nafi'ul kir fahamilu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini seperti duduk balik dan duduk buruk, sama seperti pembawa kasturi dan manfaat hati-hati